Okey. Contoh C. C 27 81 kuasa 3x. 3x sama dengan 1. Okey. Ini ada beberapa cara lah kita boleh buat. Saya tunjukkan cara yang pertama. Cara yang pertama, saya bawa ini ke kanan dulu. Okey, bawa ke kanan. Apa kita dapat? Kita dapat 81 kuasa 3x sama dengan 1/27. Selepas tu kita kena tengok apa yang persamaan yang kita ada dengan nombor 81 dan 27 sini. Apa dia yang boleh ada persamaan antara dua nombor tu. Jadi kat sini kita kena ada skill ataupun familiarity, kebiasaan dengan gandaan nombor. Contohnya untuk ini sebenarnya nombor 3 lah yang common, yang sama. 3 kuasa 1 bersama dengan 1, 3 kuasa 2 sama dengan 9, 3 kuasa 3 bersama dengan 27, 3 kuasa 4 sama dengan 81. Jadi di sinilah benda yang sama tu, 27 dan 81. Kan? Jadi apa kita buat? Kita buat jadi 3 kuasa 4 di sini, sebab itu bersamaan dengan 81, kuasa 3x bersama dengan 1/3 kuasa 3. Macam tu. Ataupun kita boleh tukar yang 1/3 ni jadi macam mana? Kita tukar jadi macam ni 3 kuasa 4. Okey, yang belah sini, yang belah kiri ni kita boleh buat macam mana? Kita guna hukum indeks yang negatif. Yes, yang belah kiri dulu Yang belah kiri ni jadi apa? 4 jadi 12x, sorry. Sebab 4 darab 3 jadi 12x. Bersamaan sini jadi 3 kuasa tolak 1 kan? 3 kuasa. So, jadi apa? 3 kuasa 12x sama dengan 3 kuasa negatif 3. Jadi kita guna balik rule yang kita belajar sebelum ni. A kuasa M sama dengan A kuasa N, bermakna M adalah bersama dengan N. Kan? Kita guna balik rule ni, bermakna apa? Bermakna 12x bersamaan dengan tolak 3. Jadi 12x. Jadi x bersama dengan tolak 3/12 ataupun tolak 1/4 kan? Jadi ni dia jawapan dia. Okey. Ini satu cara yang saya prefer lah. Tapi saya tengok juga buku tab punya cara. Buku tab punya cara pun interesting juga. Buku tab punya cara macam mana? Okey. Saya nak padam sekejap area kat sini. Belah kanan ni saya padam sekejap Okey, ini cara pertama. Cara kedua, guna buku teks ni 27 81 kuasa 3x bersama dengan 1. Dia siap-siap dah tukar 27 tu apa dia? 27 tu ialah 3 kuasa 3. Dan ini pula adalah 3 kuasa 4. Dan 1 ni jadi 3 kuasa 0. Ni tahu tak 3 kuasa 0 bersama dengan 1? Sebab kuasa 0 1. Kalau A kuasa 0 adalah bersama dengan 1. Kecuali A bukan bersama dengan 0. Kalau A sama 0 bukanlah semuanya yang kuasa 0 jadi bersama 1. Tapi A must not be 0. Kalau A 0, habis dia tak boleh. Okey. So di sini jadi apa? Di sini jadi 3 kuasa 3 darab dengan 3 kuasa 12x 30. So sini ada darab sini. Kita nak buat apa? Kita guna balik hukum indeks yang kita belajar tu. Iaitu 3 bersama 3 kuasa 3 tambah 12. Okey. Sebab di darab sini indeks dia kita jadi campur bersama dengan 3 kuasa 0. Jadi sekali lagi kita guna hukum indeks yang kita dah belajar. 3 tambah 12x bersama dengan 0. Jadi 12x sama dengan tolak 3. Jadi samalah pula tolak 1/4. Jadi ginilah jawapan dia. Boleh ikut?
Okay? Okey, kita tengok apa lagi? Ada contoh lagi? Ada contoh 5 ni word problem Ada buku teks depan mata? Ada. Cuba baca sendiri contoh 5 tu. Husna mempunyai wang sebanyak RM1,000,000. Dia melaburkan wang itu dalam sebuah institusi pelaburan yang menawarkan pulangan sebanyak 6%. Setahun 6% setahun. Jumlah pelaburan Husna selepas N tahun dihitung menggunakan persamaan. Okey, ada persamaan situ. Contoh 5. Contoh 5 ni word problem. J bersama dengan P 1 tambah K kuasa N. Jadi N ni tahun, J tu jumlah pelaburan, P tu apa dia? P sebagai pelaburan awal, awal tahun, dan K sebagai kadar pulangan setahun, iaitu 6% tadilah. Cari jumlah pelaburan Husna selepas 20 tahun. Selepas 20 tahun Jadi sejuta bermakna P. Okay, kita tengok semua maklumat yang ada kat situ. Dia dah bagi formula dia. P tambah K kuasa N. Okey. Dan dia dah bagi pelaburan asal awalnya ialah P itu sejuta. Okey. Kaya juga si Husna ni sejuta dia lah. Belum melabur lagi. Alright. Kadar K ialah 6%. 6% bermakna apa? Bermakna ialah 6/100 lah, kan? Atau dikecilkan jadi 3/50. Ataupun kita boleh juga bubuh sebagai 0.06. Apa cara pun boleh juga sebenarnya. Saya sebenarnya secara jujur saya suka menggunakan pecahan. Saya suka guna pecahan lagi daripada guna perpuluhan. Ada sebabnya. Dia sebab saya bukan sebab lebih senang, tetapi saya tak mau dia hilang, saya tak mau nilai dia cair. Ada sebabnya. Kalau guna perpuluhan kita selalu buat round down, kita bundarkan kan. Bila kita bundarkan dia akan hilang value dia. Contohnya 1/3 kan. Kita boleh guna ni sebagai 0.33. Tapi kalau kita bundarkan jadi 0.33, dia dah hilang dia punya dia punya nilai dah cair, dah tak sama dah. Satu saya suka guna pecahan. Bila guna pecahan dia tak hilang, dia tak cair nilai dia. Okey. So P kita tahu, K kita tahu, dan diberi N adalah bersamaan dengan 20. Kan? N N 20. Dia suruh cari jumlah pelaburan selepas 20 tahun. Okey, kita try dulu. Kita plug in nombor ni dulu, tengok dapat tak. Dengan P habis juta. 1 tambah 3/50 kuasa N 20. Kenapa soalan dia bagi macam ni ada sebabnya. Dia suruh cari nilai J. Itu straightforward saja Kita tengok sekejap. Macam straightforward sangat Alamak, straightforward sangat. Jadi kita guna kalkulator saja basically. Jadi kalkulator saja. Kalau macam ni nak guna perpuluhan pun boleh, 0.06 boleh sini.
sebab it doesn't really matter. Ingat ke dia akan guna apa penyelesaian tadi tu. Dia tak guna pun, jadi guna calculator saja. Saya ada calculator saya on the screen, boleh nampak kot. Sekejap. Ni saya punya calculator. 1.06 kuasa 20. Darab dengan 1 juta. Jadi jawapan dia 3 juta. Ini kita bundarkan, nampak? 3 juta 207. Boleh nampak saya punya kalkulator tak? Nampak ya? 3 juta 207 135.472. Kita bundarkanlah. Dihilanglah dia punya nilai dia. Jadi J adalah RM 3 juta 207 135. Itu jawapan dia. Ini straightforward sahaja. Saya pun tak pasti kenapa dia bagi contoh begini. Okey. Kita ada latihan tu. Kita buat latihan. Kita cuba buat latihan. Okey, saya nak Megat try buat nombor 1 tu, latih diri 4.2 tu, nombor 1 A, B dan C tu. Okey. Saya cuba bagi 10 minit Boleh. Alright. Ataupun kita buat nombor A dulu. Nombor A kita tengok jawapan dia sama-sama. Okey. Jangan, tak perlu pergi soalan B dulu. Dapat you. Dapat dah? Baik. Okey. Kita tengok sekali So macam mana nak buat ni? 4 tu. Baik, dalam ni 2 kuasa Dia. 2 dengan 2 3. Right. Macam ni ke? Okey. Alright, good. So jadi 2 kuasa darab lah kan? Hukum. Sama dengan 2 kuasa macam tu. So kita ambil dia punya indeks saja sebab asas dia dah sama. Asas dah sama kan? So 2 kuasa. Jawapannya yang Megat dapat apa? Negatif 11. X bersamaan negatif X 11 kan? negatif 11. Alright, okay. Jadi 2x tolak 1 sama dengan 3x tambah 3. Alright, jadi bukakan, jadi 2x tolak 2 sama dengan 3x tambah 9. Jadi bawa ini ke sana, ini ke situ, dia jadi 3x tolak 2x jadi x lah. Tolak 11, betul lah jawapan dia. Alright, siap soalan A. Jom kita perah otak untuk soalan B. Macam mana nak buat ni? Balik sikit ni.
Soalan ni tricky sikit ya. Okay, saya bagi 2 minit lagi. Okay, macam mana Magat? Okey ke? Tak siap lagi. Ada clue tak? Adanya rasanya ada tak cara nak buatnya ni? Dia susah sikit sebab dia punya apa ni, dia punya asas dia tak ada nothing in common. Betul tak? Dia Kemudian dia ada satu lagi masalah. Dia ada tolak kat sini. Macam mana kita nak reconcile dia? Okey, tak apa. Saya cuba ceritakan sikit. Sebenarnya saya secara jujurnya bila saya tengok ni pun saya pun pening juga asalnya. Okey. Sebab saya tak tahu lagi sebab asas tu sebab saya cakap tadilah asas tak sama. Kemudian ada tak tolak lagi tu. Jadi kita apa kita perlu buat? Kita cuba rungkaikan setiap term dalam tu. Kemungkinan lepas kita rungkaikan kita akan nampak jalan. Setakat ni saya tak nampak jalan. Tahu tak? Tak nampak jalan lagi. Tapi kalau kita cuba manipulate beberapa perkara, kita cuba ubah form dia, mungkin kita akan dapat jalan. Kalau kita ubah form dia. Tadi saya cuba buat dalam kepala je tadi. Kita try sebab saya pun mula sekali gabra juga tengok ni. Okey, kita cuba ni Kita tengok loh mengikut hukum indeks. Macam mana kita boleh tulis term yang merah tu? Kita boleh tulis macam mana? Kita boleh tulis sebagai 3 kuasa 3 yang didarabkan dengan 3 kuasa X. Betul tak? Saya bubuh titik sini sebagai tanda darab lah. Di sini pula ialah 3 kuasa 2
darab dengan 3x sama dengan 2 kan. Okey, ada nampak apa-apa lagi? Boleh faktor. Boleh difaktorkan, betul. Dalam sini apa? Ini adalah 27 kan. Darab 3 kuasa x, kat sini adalah 9 x. Senang, tak payah darab, tak apa sebenarnya. Jadi kita faktorkan dia Apa tak perlu faktor pun sebenarnya. Tak perlu faktor pun, nampak? Tengok ni 27 darab 3x dengan 9 tolak 3x. Tak payah faktor pun. Kita tengok ini dua ni adalah term yang sama. Satu. Bukan satu. Oh. Katakanlah kita gantikan sebagai 27A tolak, jangan guna A lah, guna X lah. Guna M lah. Tolak 9M. Jadi apa? 18. Jadi 18M. Maknanya kita boleh guna teknik yang sama. 27 3x tolak 9 3x ialah bersama dengan apa? 18 3x, betul tak? Oh, sama juga. Sama juga kan? Jadi tak perlu faktor kan? Jadi sekarang mungkin ada jalan dah sekarang ni. Mungkin kita tengok kita bawa 18 ni ke kanan dapat apa pula? Kalau kita bawa ke kanan dia jadi 3 kuasa X per 2 per 18 kan? 1 per 1/9. Sekarang ni ada nampak apa-apa yang persamaan tak 3 dengan 9 tu? Boleh tukar jadi 3 kuasa 2. Exactly. Sekarang kan dah nampak kan? Tadi tak nampak sebenarnya. Sekarang pun dah nampak. 3 kuasa X. Kita kena main-main tau. Jadi 9 kuasa tolak 2. Jadi 3 kuasa tolak 2. Jadi X bersamaan dengan Negatif 2. negatif 2. Macam saya cakap tadilah, secara jujurnya saya pun tadi tergamam juga tengok soalan je ni. Macam mana nak selesaikan? Sebab asas tak sama. Selalunya memang soalan matematik selalu macam ni, Megat. Selalu macam ni. Jadi kita kena try and error. Kadang-kadang kita cuba tak jumpa jalan, kita cuba cara lain. Tak jumpa jalan lagi, kita cuba cara lain sampai dapat jalan. Macam ni saya cuba sekali saja dah nampak jalan dah. Saya tukarkan bentuk ni. Kemudian kita boleh tolakkan saja jadi 18 3x. Jadi lepas tu penyelesaian dia jadi mudah. Alright, boleh ikut tak, Megat? Boleh. Jadi di sinilah dalam AdMath ni dia perlukan sedikit kreativiti lah. Kreativiti dan juga trial and error. Apa maksud trial and error dalam bahasa Melayu? Creativity, trial and error. Apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Cuba buat. Maksud dia cuba buat dan kalau ada silap tak mengapa. Kita cuba saja. Saya tak pasti macam mana nak translate trial and error dalam bahasa Melayu. Kita cuba saja apa boleh buat. Kalau tak jumpa, kita cuba sekali lagi cara lain pula sampai kita jumpa. Dan apabila kita melakukan cukup praktis, latihan, akhirnya semua menjadi mudah. Bukan mudah sangatlah, tapi menjadi lebih mudah daripada awal-awal. Sebab itulah dalam AdMath ni latihan yang berterusan tu sangat-sangat penting lah. Okey, Ahmad? Okey. Ada soalan so far? Faham. Okay, good. Alright, kita tengok C. X tolak 3 4 2x. Ini macam tak complicated sangat lah, wallahu alam. Okay, saya bagi 5 minit. Kalau siap awal bagi tahu lah. Boleh.
Dapat. Dapat dah? Okay, dapat berapa? X sama-sama apa? -3. Alright, nanti saya try buat pula Saya tak buat lagi sebenarnya. Okay, 8, 4 dan 64 ada something in common kan? 64. Iaitu 2 lah kan? 2 kuasa 3 kan? Ini pula 2 kuasa 2, 2x. 64, 2 kuasa apa? 2 kuasa 4. 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 Okey, 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 2 darab 2 darab 8, 8 darab 8, 64. Betul, 2 kuasa 6. Yes, exactly. Okey. Bermakna yang belah kiri ni jadi 2 kuasa 3x tolak 3. Di sini jadi 2 kuasa 4x tolak 6. Alright. So base dia sama. Saya sambung sini. Base dia sama, jadi 3x tolak 3 sama dengan 4x tolak 6. Kita buka kurungan, jadi 3x tolak 9 sama dengan 4x tolak 6. Okey. Ini pergi sana, ini pergi situ. Jadi 4x tolak 3x jadi x. Dan tolak 9 tambah 6 jadi tolak 3. Exactly. Betul. Very good, Megat. Very good. Alhamdulillah. Alright. Kita tengok next one. Okay, next one. Latihan tu cuba baca sendiri. Nombor 2. Ini word problem sekali lagi. Word problem sekali lagi. Okay, cuba. Mungkin saya boleh ambil buku teks ni sekejap Cuba buat dulu Mana dia KSSM. Matematik tambahan. Part. Ini dia. Ini dia teksnya. Okey, saya ambil sini saja, senang cerita.
Dapat dah? Okey, A dapat apa? A10 A 10 10 meter Okey, B 3.487. macam tu okey, good. Okey, kita tengok kita buat sekali Saya tak buat lagi ni. Alright, dia persamaan dia dah bagi dah. Ini dia. Yang 0.9 ni mewakili 90% tu lah. Alright. Jadi dalam word problem ni, ini yang saya panggil sebagai word problem sekejap. Dalam bahasa Inggeris dia ialah word problem. Kenapa dia panggil word problem? Sebab dia bagi satu sentence, bagi ayat. Kemudian kita perlu menggunakan semua maklumat dalam tu untuk kita letakkan dalam bentuk matematik. Formula dah bagi. Dia bagi tahu macam ni saja. Jadi apa kita perlu buat? Kita letakkan semua variable ataupun boleh ubah yang ada dengan maklumat yang diberi. Okey. So, untuk soalan A, ketika bola itu dilepaskan. Ketika bola dilepaskan, maksudnya L bersama dengan kosong. Senang cerita kan? Jadi H adalah bersama dengan 10 darab 0.9 kuasa kosong. 0.9 kuasa kosong adalah bersama dengan 1. Jadi bersama dengan 10 meter. Siap. Okey. B. 10 lantunan bermaknanya L bersama dengan 10. Kita letakkan saja dalam persamaan tu 10 darab 0.9 kuasa 10. Jadi kita guna kalkulator lah. Saya guna kalkulator sini. On balik 0.9 kuasa 10. Darab 10. Allah, darab kosong pula dah. Sekejap darab kuasa 10 darab 10 3.487. Exactly 3.487. Very good. Very good. Okay, kita move on Latihan intensif tu kita tak perlu buat lah. Okay, tapi macam ni kan, saya propose ada latihan yang saya skip kat sini. Megat cuba buat kat rumah. Okay. Kalau ada masalah, tanya saya lah. Okay. Boleh juga hantar mesej melalui WhatsApp. It's okay. Nanti bila saya ada free time, saya akan tengok soalan tu. Cuba tolonglah. Cuba buat. Sebab dalam AdMath ni memang tak ada shortcut kecuali melakukan latihan yang berterusan. Okay. Let's go. Okay, jadi indeks kita dah habis. Kat situ saja indeks. Nampak topik indeks untuk 365 ni sangat-sangat ringkas. Dalam KSSM. Kalau ikut dalam KBSM, dia panjang sikit topik ni. Sebab apa? Sebab dalam KBSM tidak ada indeks dia waktu PT3, waktu Form 3 tak ada. Maknanya kita kena belajar daripada awal lagi. Dalam masa Form 4 tu kita belajar indeks daripada awal lagi. Disebabkan dalam KSSM ni korang dah belajar dalam Form 3, jadi dia jadi simple. Jadi topik indeks ni jadi ringkas saja dalam syllabus Form 4. Very good. Okay, so kita move on to topik cert. Ini pun dah belajar dekat sekolah kan? Alright. Cert. Saya bubuh ini slide lah. Cert. Alright. Okay, cert ni topik baru dalam SPM. Sebelum ni kita tak ada topik cert. Dalam KBSM tidak ada topik cert. Sebelum ni. Tapi sebenarnya cert ni dia tak banyak beza sangat dengan indeks. Hanya cert ni indeks dia bentuk pecahan mostly. Bukan setakat itu sajalah, dia ada beberapa perkara lagi tentang cert ni. Dalam Form 3 tak ada belajar cert kan? Tak ada. Tak ada kan? Jadi ini topik baru untuk Form 4 lah juga dalam KSSM.
Okey. Okey, bagi saya ni saya tengok set material ya. Alright. Okey. Cert ni basically kalau index kita ada dalam index index kita ada apa? Kita ada A kuasa M. Dan M ni selalunya nombor integer lah. Okey. Tetapi cert ni lain. Dalam cert dia A kuasa M juga, tetapi M ni adalah bentuknya fraction, pecahan. Selalunya dalam bentuk, selalunya M ni sama dengan 1/2 ke 1/3 ke, begitulah. Bentuk pecahan yang mudah lah. Bentuk pecahan yang mudah. Okey. Dia ada sedikit complexity, though. Dia ada limitation, dia ada syarat-syarat tertentu untuk dipanggil cert. Okey. Saya bagi contoh sini Apabila kita sebut A kuasa 1/2, ambil pecahan, ini sebenarnya kita boleh tulis dalam bentuk apa? Punca kuasa 2 bagi M. Bagi A, sorry. Okey, yang ini Megat tahu tak? Faham tak ini? Turn on balik mic. Mikrofon tu. Oh, okey. Ini Megat tahu tak ni? A kuasa setengah bersamaan punca kuasa 2 bagi A. Tahu kan? Tahu. Sama juga dengan A kuasa 1/3. Kita boleh tulis ni sebagai punca kuasa 3 bagi A. Jadi ini dia berbeza sedikit saja di antara cert dengan index. Iaitu dia punya kuasa dia punya index dia dalam bentuk pecahan. Kalaulah saya ada A kuasa 2/3. Ini sama dengan 3 A kuasa 2. Exactly. Ataupun kita boleh tulis begini juga. Macam tu. Ataupun kalau A kuasa 3/2, maknanya A kuasa 3 punca kuasa 2. Ataupun kita boleh tulis sebagai inilah. Begitu. Ini membuatkan jadi cert. Tetapi dia ada tetapi. Apa tetapi dia? Ini semuanya adalah cert. Sekejap. Cert. Semua ni cert. Tetapi ada pengecualian. Saya nak tunjukkan pengecualian ni. Di sini Contoh punca kuasa 2 bagi 3. Punca kuasa 3 pula dah. Punca kuasa 2 bagi 3. Ini kalau kita guna kalkulator, kita dapat apa? Punca kuasa 2 bagi 3 mana? Allah, on balik. Punca kuasa 2 bagi 3. Kita dapat 1.732050808. Okey, jawapan dia sebenarnya kan. Tengok sini 1.73205 ke 8 tadi? 0508. 0508 sebenarnya nombor dia tak habis. Kalaulah kita cari betul-betul nilai punca kuasa 2 bagi 3, sebenarnya titik perpuluhan dia ni tak akan habis. Dia akan run forever. Faham tak? Forever. Tak akan habis nilai dia punya perpuluhan ni. Tak habis-habis. Inilah yang dipanggil sebagai cert. Apabila nombor dia nombor dia tak habis. Bila kita kuasa 2 kan ke atau kuasa 3 kan ke, nombor dia tak habis. Itu cert. Okey. Kita tengok punca kuasa 3 bagi 3 pula
Okey, kita guna kalkulator. Macam mana kita nak cari punca kuasa 3 bagi 3? Okey. Kita guna shift, tekan button ni. 3. Ini pun sama juga, set juga. 1.444. Saya nak copy saja skrin ni, senang cerita. Okey. Punca kuasa 3 bagi 3 sama dengan apa? Sama dengan ini. 1.4422497. Dan sekali lagi, nombor ni sebenarnya forever. Dia tak akan berhenti. Forever. Ini juga adalah set. Ini adalah set. Okey. Kemudian kita ada apa? Katakanlah saya bagi nombor punca kuasa 2 bagi 4. Punca kuasa 2 bagi 4 sama berapa? 2. Kalaulah jawapan dia 2, dia tidak ada perpuluhan yang berterusan tu, jadi ini bukan set. Bukan set. Sebab jawapan dia sebenarnya adalah nombor bulat. Nombor bulat, nombor integer. Okay. By the way, apabila Megat masuk dalam matrikulasi ataupun asasi nanti kan, akan belajar ni nama pada nombor-nombor ni. Nombor-nombor ni diberi nama sebagai nombor irrational. Nombor perpuluhan yang tak habis ni ialah irrational number. Irrational number. Dalam bahasa Melayu dia saya tak tahu apa dia panggil irrational number. Saya tak tahu. Tapi saya belajar ni sebagai irrational number. Saya tak pasti sama ada term untuk bahasa Melayu tak untuk irrational number. Itu nombor perpuluhan yang tidak ada kesudahan dia. Contoh irrational number ni pi. Pi. Ini irrational number sebab dia nombor dia apa? 3.14, apa lagi tak tahu. Tak ada kesudahan. Itu adalah irrational number. Tidak ada kesudahan. Alright. Teruskan lagi. Contoh set yang lain. Punca kuasa 2 bagi 5. Punca kuasa 2 bagi 5 apa? Ini pun nombor perpuluhan yang berterusan, jadi ini adalah set. Ini adalah set. Saya tak payah berbual lah jawapan dia, panjang sangat. Tapi ini adalah set. Lagi. Punca kuasa 2 bagi 9. Sama dengan apa? 3. Jadi ini set ke tak? Bukan set. Alhamdulillah. Punca kuasa 3. Saya rasa untuk sukatan SPM ni dia akan belajar punca kuasa 2 saja. Punca kuasa 3, punca kuasa 4 tak ada rasanya. Dalam Singapore punya syllabus ada. Mungkin dalam SPM rasanya tak ada kot. Katakanlah punca kuasa 3 bagi 27. Sama dengan apa ni? 3. Jadi set ke ni? Bukan set. Bukan set. Bukan set. Bukan set. Ini up. Bukan set. Jadi begitulah seterusnya. Jadi secara conclusion dia, set ialah nombor punca kuasa. Dengan jawapan dia, nombor dia ialah dengan nombor perpuluhan yang berterusan, tidak ada kesudahan. Okey? Okey, faham Ada satu lagi limitation dia. Satu lagi syarat dia. Syarat dia apa? Syarat dia nombor perpuluhan dia tidak berulang.
tidak berulang. Contohnya apa? Contohnya katakanlah satu macam ni saya buat 1/902. Contoh. Kompleks sikit Okey, ini adalah bersama dengan apa? Punca kuasa 2 bagi 9 berapa? Kuasa 9 sama 3. Tadi 1/3 kan? Kalau kita tukarkan jadi perpuluhan, dia jadi 0.3, 3, 3, 3. Tak ada kesudahan. Okey? Kita mungkin kata ini set sebab dia nombor dia tiada kesudahan. Tetapi ini juga bukan set. Bukan set. Kenapa dia bukan set? Kerana nombor perpuluhan dia ada angka yang berulang. 3, 3, 3, 3, 3 berulang. Ataupun selalunya nombor ni kita nak tulis dia cara mudah ialah 0.3, kemudian dia ada bumbung ke atas, bar ke atas. Bila sebut bar maknanya dia repeated. Dia akan berulang 3, 3, 3, 3 tak habis-habis. Okey. Contoh lain. By the way, ini kita panggil ni sebagai nombor nisbah. Nombor pecahan atau nombor nisbah lah. Pecahan ataupun nisbah. Nombor nisbah bukan set. Satu kali lagi, katakanlah kita ada nombor berapa nak bagi contoh yang terbaik. Saya ikut buku teks ni contoh 54.565656 tak sudah-sudah. Ataupun kita boleh tulis ni sebagai 54.56 bar. Bar kat atas ni mengatakan bahawa 56 ni repeated, ulang-ulang tanpa had. Ini juga bukan set. Bukan set. Kerana apa? Sebab nombor ni boleh ditulis dalam bentuk nisbah atau bentuk pecahan. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak tukarkan bentuk nombor-nombor yang ada repeated, yang ada perpuluhan berulang-ulang ni menjadi bentuk nisbah. Nanti kita akan belajar dalam topik set ni. Okey. Oh, terus ada sekejap. Saya tengok buku teks sekejap. Contoh 6, kalau kita tengok contoh 6 kan, dia akan tunjuk cara untuk menukarkan nombor pecahan yang berulang tu menjadi nisbah. Tapi saya rasa saya nak pergi contoh 7 dululah. Contoh 7 dulu. Nanti kita go back to kita go back to contoh 6 kemudian. Okey. Okey, dia suruh kita tentukan sama ada berikut adalah set atau bukan. Kita tengok A. A ialah punca kuasa 3 bagi 125. Okey, B punca kuasa 5 bagi 125 dan C punca kuasa 4
bagi 16/64. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey, cara yang paling senang sekali guna kalkulator saja. Tapi saya suka cara elegan. Cara elegan macam mana? Cara elegan dia, saya tukarkan 125 ni ke bentuk apa? Ke bentuk 5/3. 5/3 kan sama dengan 125 kan? Jadi ini adalah bersamaan dengan 5/3 kurang punca /3 bersama dengan apa? Setengah 5 lah. Sebab dia 3. Ataupun saya boleh bubuh ni sebagai 5/3/3, iaitu 5/1 ataupun 5. Kan? Tadi jawapan dia 5 bermakna ini bukan set. Alright, boleh faham? Okey, faham tu. Okey. Ini pula. Punca kuasa 5 bagi 125. Ni macam mana? Kalau saya bubuh macam ni, tukar 125 jadi 5/3. Ini adalah bersama dengan 5/3/5. Tak boleh selesai. Kita guna kalkulator. Guna cara elegan tak berkesan. Macam mana nak guna? Tengok kalkulator Megat macam mana? Sama macam saya punya kalkulator tak? Sama lah, dia punya layout sama kan? Boleh. Sama. Okey, kalau lah saya nak cari punca kuasa 5 bagi 125, selalunya Megat buat macam mana? Tekan 5. So shift yang kuasa. Kemudian shift kuasa ni. Yang ni. Okey, kemudian 125. 125. Macam ni ya? Okey, saya pun baru tahu macam mana nak guna kalkulator ni. Macam tu rupanya. Tekan shift 5, tekan shift. Tekan ini 125. Dapat 2.62652. Okey. Jadi ini bukan nombor integer. Okey. Basically ini adalah set lah. Saya malas nak tulis nombor dia. Sebab dia perpuluhan dia berterusan. Okey. Sebenarnya saya nak tunjuk satu cara yang saya buat. Saya buat cara macam ni je. 5 kuasa 1/5. 5 pula dah. 125 kuasa, saya bubuh kurungan 1/5. Ini pun boleh juga. Jawapan dia mesti sama juga. 2.62652. Jawapan dia sama. Kenapa saya buat macam tu? Sebab ini 125 kuasa punca kuasa 5 adalah 125 kuasa 1/5. Okey? Kita tukar kuasa dia bentuk pecahan. Ini pula sebenarnya adalah 5 kuasa 3 kan. 1/5 adalah 5 kuasa 3. Jadi kita boleh tulis ada sebagai 5 kuasa 3/5. Tapi whatever it is, ini adalah set. Kerana jawapan dia adalah nombor pecahan yang berterusan dan tidak berulang perpuluhan dia. Okay, now next C pula. Okay, 16/4 64. Punca kuasa 4. By the way, 16/64 kita boleh kecilkan kan? Jadi 1/4 kan? 1/4. Okay. So punca kuasa 4 bagi 1/4 berapa? Kita boleh guna baliklah kalkulator tadi. Macam mana tadi buat? 4 Misalnya 4
shift kuasa 1/4 kan. Saya bubuh saya bubuh kurungan sebab saya tak mau tersilap nanti dia bubuh satu saja. Jadi 0.7071067781 dan tidak berulang dan berterusan. Jadi ini adalah set. Jadi ini dia cara dia untuk kita kenali mana satu set dan mana satu bukan set. Okey, boleh faham? Oh ya. Okey. Alright. Jadi kita tak perlu buat contoh 8. Ada soalan apa-apa tak? Masih faham lagi. Faham lagi Alright. Baru saya nak bagi contoh 6. Okey, contoh 6 ni sebab dia dalam topik set, senior pada Megat tak pernah belajar topik ni. Ini first time orang Malaysia belajar. Contoh 6. Contoh 6 ni kita nak menukarkan nombor perpuluhan yang berulang perpuluhan dia ke dalam bentuk nisbah. Okey. Kita tukarkan perpuluhan berulang yang berikut kepada pecahan A. Kita tengok A. Alright, yang ini kan Megat kena ingat cara dia. Sebab mungkin akan ditanya dalam soalan. 0.67 berterusan. Bermakna ini adalah dalam bentuk mudahnya adalah 0.67 bar. Nombor ni sebenarnya sangat-sangat familiar ni. Saya dah tahu dah jawapan dia. Jawapan ni adalah 2/3. Kan 2/3. Ambil kalkulator kita tahu dah ni. 2/3 ya. 2/3. Macam mana nak tukar? Ni dia. Ni bukan 0.6666. Bukan. Sorry. Bukan 2/3. Silap. Okey, delete. Alright, macam mana kita nak tukar bentuk nisbah? Okey. Sesi ni kan saya rakam tau. Okey. Rakam dalam bentuk video tau. So nanti bila dah siap nanti saya akan bagi kat Megat. So kalau nak tahu cara dia, boleh tengok video ni sekali lagi. Ataupun sebenarnya kalau tengok buku teks ni pun sebenarnya lagi mudah rasanya. Alright, kita tengok Mula sekali kita katakan N adalah 0.676767. Alright, ini adalah persamaan pertama. Yang kedua, kita darabkan dengan 100. Kesemua ni kita darab dengan 100. Okey. Kenapa 100? Nanti saya cerita. Alright. Nombor yang ni tadi darabkan dengan 100. Okey. Belah kiri darab dengan 100, belah kanan pun darab dengan 100. Jadi belah kiri jadi 100N. Belah kiri jadi 100N. Belah kanan jadi apa? 67.676767 berterusan. Ini kita panggil sebagai persamaan kedua. Okey. Seterusnya apa? Kita ambil persamaan kedua, kita tolak persamaan pertama. So kita dapat apa? Belah kiri 100N tolak N, dan belah kanan adalah 67.67 bar tolak 0.67 bar. So apa kita dapat? Ini faham tak yang belah kanan ni? Faham kan? Jadi belah kiri 100N tolak N jadi 99N. Belah kanan dah berapa? Belah kanan 67. Jadi N-nya berapa? N ialah 67/99. Kalau tak percaya, kita ambil kalkulator. 67/99.
Dapat berapa? 0.67, 67, 67, 67, 67 tanpa akhirnya. Okey. Okey, faham. Inilah kita katakan kenapa nombor ini bukan set. Semua nombor perpuluhan yang perpuluhan dia kan berulang-ulang adalah bukan set. Kenapa? Sebab dia boleh ditulis sebagai nombor nisbah. 0.67 bar adalah bersama dengan 67.99. Itu sebab dia. Okey? Okey. Okey, kenapa kita darab dengan 100 tadi? Kita darab dengan 100 sebab dia berulang 2 digit yang berulang. 2 digit. Sejak tu kita bagi darab dengan 100. 100. So kalau 3 digit darab dengan 1000. Exactly. Betul tu. Okey, mari saya tunjuk contoh yang 3 digit Okey, ini tak dalam buku teks. Okey, katakanlah bagi saya nombor satu nombor perpuluhan yang 3 digit berulang. Bagi saya. 0.375. Okey, berulang 375 berulang. Okey, ini tadi contoh 5, contoh 6. Ini kita bagi B lah. Okey, sekarang. Alright, kita buat metod yang sama. N adalah 0.375 bla 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 bla. Kita darab dengan 1000 N. Ini adalah sama yang pertama. Kita darab dengan 1000 N kedua-dua belah. Jadi apa? Bukan 1000 N, kita darab dengan 1000 Jadi belah kiri jadi 1000 N. Belah kanan jadi 375.375 betul tak? Ini persamaan 2. Boleh ikut? Okey, 2 tolak 1. Persamaan 2 kita tolak 1. Jadi belah kiri jadi 1000N tolak N. Belah kanan jadi 375.375 bar tolak 0.375 bar. Jadi sebelah sini dapat 999N bersama dengan berapa? 375. Kan dah dapat jawapan dia. N adalah 375 per 999. Ataupun kita kata apa? 0.375 bar adalah 375 per 999. Tak percaya nombor ini megat yang bagi tadi, digunakan kalkulator. 375 per 999. Oh, dia boleh kecilkan jadi 1/25 333. Never mind. Okey, tak apa. Ini adalah 125 per 333. Itu dia punya nisbah kecil dipermudahkan. Tengok. Arab sama apa? 0.375 375 and forever. You see? Jadi nombor pecahan yang dia punya perpuluhan dia, nombor perpuluhan yang perpuluhan dia berulang-ulang boleh ditukarkan dalam bentuk nisbah, boleh ditukarkan dalam bentuk pecahan seperti inilah. Seperti ini dan seperti contoh yang atas ni. Okey, faham? Alright. Kita tengok contoh yang berikutnya. Contoh dalam buku teks. Okey. Mana dia? Contoh C lah kita kata. Nombornya ialah 12.645.
45 dan berterusan. Atakan kita boleh tulis ni sebagai 12.645 bar. Okey. Ini ada sedikit extra step. Okey, kita katakanlah ini sebagai kalau ikut contoh ni dia guna letter A. It's okay, letter A. A ialah 12.645 bar. Okey, dan kita tulis sebagai 12 tambah 0.645 bar. Dan kita berikan N sebagai 0.645 bar. Kita ambil ini sebentar. Tapi ini saja. Tinggalkan 12 ni sekejap. 12 kita tambah kemudian. Tak perlu tu. Ini dia punya extra step lah. Okey, baru kita buat balik method yang sama. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita darabkan dengan 1000. Sebab apa? Sebab dia punya digit je ada 3. Jadi kita darab dengan 1000 jadi 1000N. Bersama dengan apa? Kalau kita darab dengan 1000 jadi 645.645 bar. 2. So, persamaan 2 tolak persamaan 1 jadi apa? Belah kiri jadi 959N bersama dengan 645. Jadi N adalah 645 per 999. Boleh dipermudahkan tak pecahan ni? Guna kalkulator lah mudah. 645 per 999 tekan sama juga. 215 per 333. 215 per 333. Bermakna apa? Ini apa dia? Okey. Bermakna kita masukkan balik dalam A ni tadi. Ataupun 12.645 bar ada bersamaan dengan A tambah 215 per 333. A pula dah. 12 tambah 12 tambah tu iaitu bersama dengan 12.215 per 333. Begitulah cara dia nak menukarkan bentuk perpuluhan yang repeated, yang berulang kepada bentuk nisbah. Okey tak kan? Okey. Alright. Okey, kita tengok ada latihan tak? Okey, latihan diri, latih diri 4.3. Latih diri 4.3. Yang nombor 1 tu Megat buat A dan D saja. Yang lain tu buat sendirilah bila ada masa. Latih diri. Satu A 0.78. B bukan B, D A dan D saja. 13.567.
Dapat A berapa? A 26/33. 26/33 Ah, 26/3. D dapat dah. D dah. Ya. Dah. Okey, betul. D dapat apa? 13/21/37. 13, 21 per 37. 37. Wow. Okey. 21 37. Okey, good. Betul. Jawapan dia betul. Very good. Okey, tak boleh tunjuklah kat sini. Okey, rasanya megak dah tahu dah. Alright. Kita teruskan ke nombor 2 tu. Okey, cuba buat, tentukan sama ada berikut adalah set atau bukan. Beri alasan anda. Kita buat sekali lah. A ni set ke tak? Punca kuasa 3 127. Set ke atau tak ni? Dia bukan set. Bukan set. Kenapa tu? Sebab dia nombor terusan yang berulang. Nombor berterusan yang Berulang. nombor terusan berulang Sekejap saya tengok. Nombor 02. Punca kuasa 3 bagi 127. Dia set. Set Salah tengok. dia tak berulang. Dia tak berulang. Dia tidak berulang Jawapan dia 5.026525695. Dia tak berulang. Jadi ini adalah set Okey, good. B seterusnya. Dia set. 5 kenapa set? Sebab dia nombor terusan dan nombor dia tak berulang. Dia set Set. set sekejap tengok. Okey, macam mana buat tadi? 4 shift ini 1125. Kenapa? Okey. Dia tidak berulang. Dia tidak berulang. Maknanya ini bukan, dia punya hasil dia bukan nisbah. Ini adalah set. Nombor bukan nisbah. Sama lah juga nombor bukan nisbah. Alright, C. (64) 729. Dia bukan set. Bukan set. Ya. Nombor dia 06. Bukan set Set Dia ulang, kita tengok sekejap. Okey, macam mana nak buat dia? 6 shift ini kemudian bagi 64 per 729. 2/3. 2/3. Ataupun saya buat macam mana tau? Cara yang elegan. Ini adalah bersamaan dengan 206 306, betul tak? 206 adalah 64 kan? 206
Ada 64. 3 kuasa 6. 729. Ada. Ini cara elegan saya lah. Ataupun saya tulis punca kuasa 6 bagi 2/3 kuasa 6, iaitu 2/3. Jadi ini adalah bukan bulan pula dah. Bukan set. Nombor nisbah. Alright. Ataupun pecahan dia berulang-ulang, iaitu jadi 0.6666666 sampai bila-bila. Okay, next one. D. Punca kuasa 7. Ada juga 79/897. Ni dapat apa? Besarnya nombor ni. Nombor set. Set Set. Yang ni saya tak erti nak buat elegan macam mana sebab besar sangat nombor ni. Alright, 7. Shift. Ini 79/897. Tutup kurungan. Yes. Set. Kerana bukan nombor nisbah. Set. Bukan nombor nisbah. Alright, good. Alright. Okay. So, very good. Kita dah habis section ni. Next Tuesday, okay, kita nak habis dah session ni. Kita akan conjecture. Okay. Tak apa, kita akan teruskanlah dalam lesson ni. Conjecture. Okay, setakat situ saja. Ada apa-apa soalan tak, Magat? Faham ya? Alright, good. So kita jumpa hari Selasa depan pukul 3.30. 3.30 je. Still 3.30. 3.30 lah, tak buat malam lah. Okay. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.